maka sesiapa yang dapat temu janji di hospital swasta ataupun klinik swasta tidak perlu bayar apa-apa charge. Ya, charge itu akan dibayar oleh kerajaan. MySejahtera telah melaporkan bahawa terdapat 1.3 juta pengguna MySejahtera yang telah daftar melaksanakan pendaftaran tetapi tidak secara lengkap. Mereka hanya mengesahkan nama dan kad pengenalan melalui MySejahtera tetapi tidak menjawab soalan berkaitan dengan penilaian kesihatan dan memasukkan alamat mereka. Ini mengakibatkan pendaftaran mereka tidak lengkap. Saya harap mereka ini akan dapat melaksanakannya secepat mungkin supaya 1.4 juta ini boleh ditambah kepada jumlah yang telah pun didaftar melalui MySejahtera. Proses pendaftaran yang lengkap diperlukan untuk kita memberi temu janji kepada mereka ini. Jadi saya telah minta supaya MySejahtera mengenal pasti pengguna yang tidak menjawab health assessment ini dan mereka akan terima SMS ke telefon bimbit mereka bermula petang ini untuk mengingatkan mereka bagi melengkapkan penilaian kesihatan ataupun health assessment dan memasuki alamat mereka. Alamat ini penting untuk dimasukkan sebab kita akan memberi temu janji di pusat pemberian vaksin yang paling berhampiran dengan alamat yang anda memasuki dalam MySejahtera. Itulah sebab kita minta alamat, ya. Kita tidak ambil alamat IC sebab ramai yang tidak duduk di alamat yang ada di dalam kad pengenalan. Dan alamat ini boleh ditukar pada bila-bila masa. Ya, maklumat detail kita dalam MySejahtera boleh ditukar pada bila-bila masa. Dan kita akan memberi temu janji tempat pusat pemberian vaksin berdasarkan kepada alamat yang terakhir yang telah dimasukkan dalam MySejahtera dan penilaian MySejahtera. Kalau sekiranya hospital swasta dikenal pasti sebagai pusat pemberian vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan, maka sesiapa yang dapat temu janji di hospital swasta ataupun klinik swasta tidak perlu bayar apa-apa charge. Ya, charge itu akan dibayar oleh kerajaan. Individu itu akan dihantar ke pusat pemberian vaksinasi berdasarkan kepada alamat mereka. Jadi kalau pusat pemberian vaksinasi yang paling berhampiran dengan alamat mereka adalah hospital swasta, mereka akan pergi ke hospital swasta. Kalau dia hospital kerajaan, dia akan dihantar ke hospital kerajaan. So based on location, sebab kita nak memudahkan program imunisasi ini. Kenapa kita telah ada perjanjian yang melebihi keperluan kita? Yang pertamanya, bukan semua vaksin telah pun menerima kelulusan daripada pihak NPRA KKM. Ya, hanya 3 sahaja, Pfizer-BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca. Yang lain yang kita beli seperti Sputnik dan juga CanSino belum lagi mendapat pendaftaran. Jadi kita beli lebih untuk kita mitigasi masalah kelulusan regulatory, satu. Dan yang kedua, untuk kita mitigasi ataupun mengurangkan risiko penghantaran. Takut penghantaran lewat, ya. Sebagai contoh, AstraZeneca sepatutnya kita terima pada suku tahun pertama, tetapi setakat ini belum lagi kita menerima jadual penghantaran. Sebab itu lebih baik kita ada lebih banyak lagi vaksin dalam portfolio kita. Yang ketiga, ada kemungkinan kita perlu bagi booster shot
kepada penerima vaksin sekiranya terdapat keperluan untuk memberi satu lagi dos pada tahun depan. Katalah COVID masih lagi tidak dapat diselesaikan. Jadi ada baiknya kita ada stok penimbal ataupun stockpile. Dan yang terakhir, mungkin kita akan melihat kelulusan dari segi clinical trial untuk vaksin ini diberi kepada golongan remaja. Pfizer dan AstraZeneca sedang menjalankan uji kaji klinikal terhadap mereka yang berusia 12 hingga 16. Dan kalau ini diluluskan, maka kita perlu stok tambahan untuk diberikan kepada remaja ataupun golongan remaja di Malaysia yang sekarang ini tidak tersenarai.